wabarakatuh. Nama saya ialah Farah Alifah binti Nur Azli. Nombor matrik 23 DLS 19F1094. Saya hendak membuat pembentangan laporan akhir latihan industri di syarikat Home Product Center Sendirian Berhad. Pengenalan, latihan industri merupakan satu bentuk keperluan dan kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh semua pelajar Politeknik Malaysia. Hal ini kerana untuk menguji kebolehan serta kekuatan minda pelajar semasa menjalani tugas yang diamanahkan kepadanya dan menjadikan seseorang itu lebih berdisiplin dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang pelatih yang sedang bekerja di sesebuah organisasi atau syarikat. Selain itu, ianya perlu dilatih selama 20 minggu bersamaan dengan 5 bulan seperti yang telah ditetapkan oleh pihak Politeknik. Akhir sekali, latihan industri juga memberi banyak pendedahan kepada para pelajar mengenai keadaan sebenar sebelum pelajar melangkah kaki ke dunia pekerjaan. Latar belakang organisasi. Pertama sekali ialah Home Product Center telah ditubuhkan pada tahun 1995 dengan modal berdaftar permulaan sebanyak 30 juta ringgit, merupakan usahamawama antara Land and Houses PLC, Quality Home PLC dan American International Insurance Limited Company. Selain itu, Home Product Center telah ditubuhkan pada tahun 1995 di Thailand iaitu Home Pro Rangsit Bangkok. Seterusnya, Home Product Center juga ditubuhkan pada 28 Julai 2011 dengan objektif untuk mengendalikan perniagaan runcit di segmen pembaikan rumah di Malaysia dan cawangan pertamanya di IOI City Mall Putrajaya. Akhir sekali, pada tahun 2021, Home Pro telah mempunyai sebanyak 7 cawangan iaitu di IOI City Mall, Putrajaya, Summit USJ, Melaka, Ipoh, Penang, Johor dan Damansara. Setiap syarikat mempunyai visi dan misi. Antara visi di Home Pro ialah untuk menjadi peneraju perniagaan home center di Malaysia dan ASEAN Tenggara. Misi pertama ialah Home Pro akan menawarkan produk dan perkhidmatan luar biasa yang melebihi jangkaan pelanggan dan meningkatkan taraf hidup melalui nilai dan kecukupan. Kedua ialah Home Pro menyedari pentingnya mengembangkan rakan sekerja dan memulihkan Home Pro melampaui potensi, meningkatkan potensi, berkelakuan sesuai dengan budaya syarikat, mempunyai taraf hidup yang baik dan berbakti kepada organisasi. Ketiga ialah Home Pro akan terus mencari peluang perniagaan baru dan menambah nilai dengan sewajarnya kepada pihak berkepentingan. Keempat ialah Home Pro bekerjasama dengan rakan perniagaan untuk mengembangkan produk dan perkhidmatan yang inovatif dan meningkatkan keberkesanan pengurusan untuk kejayaan bersama. Akhir sekali ialah pasukan pengurusan Home Pro berdedikasi untuk beroperasi dengan tadbir urus dan tanggungjawab sosial yang baik serta menjalinkan hubungan baik dengan masyarakat dan persekitaran. Laporan teknikal. Bab ini merangkumi tugasan yang diberikan oleh penyelia kepada saya. Terdapat 4 tugas yang diberikan mestilah mengikut proses dan prosedur yang ditetapkan. Hal ini kerana memastikan semua urusan organisasi berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah berlaku. Justeru itu, bagi melaksanakan tugasan secara sistematik, konsep dan proses diberikan kepada 4 subtopik iaitu pengurusan picking produk, pengurusan return to vendor RTV, pengurusan stock take dan pengurusan disposal. Pertama ialah pengurusan picking, memilih pesanan gudang dengan penarikan barang untuk tujuan memenuhi pesanan yang dibuat oleh pelanggan melalui e-store iaitu IOI City Mall MY01, Summit USJ MY02, Melaka MY03, Ipoh MY04, Penang MY05, Johor MY06 dan akhir sekali di Damansara MY07. Berikut adalah langkah pengurusan picking produk.
Okey, pertama ialah mengambil picking list dan pengimbas. Kedua ialah mengambil pallet dengan menggunakan power pallet truck untuk meletakkan barang dan mengambil bakul serta diletakkan di atas pallet untuk barang yang kecil. Ketiga, memastikan lokasi mengikut salinan picking. Keempat ialah mengambil barang mengikut kuantiti daripada picking list. Kelima, selepas mengambil barang, hendaklah imbas pada lokasi tag dengan menggunakan pengimbas. Keenam ialah imbas UPC atau code bar barang dengan menggunakan pengimbas dan membuat semakan semula artikel mengikut salinan pesanan daripada picking list. Ketujuh ialah masukkan kuantiti, membuka kotak atau pembungkusan untuk semak semula barang adalah betul mengikut picking list dengan menggunakan pengimbas. Kelapan ialah tekan add item dan send request serta OK untuk mengesahkan withdraw barang. Kesembilan, mengambil nombor 4 belakang dan menulis pada kertas salinan pada pallet dan membuat remark tanda betul untuk sudah selesai. Kesepuluh ialah barang diletakkan pada troli untuk membuat barang yang lain mengikut salinan. Ke-11 ialah troli sudah penuh hendaklah diletakkan pada pallet sehingga selesai. Akhir sekali, menggunakan power pallet truck dengan membawa barang tersebut ke tempat penyemakan. Kedua, pengurusan RTV, return to vendor. RTV ialah label yang diberikan kepada produk yang dihantar oleh pelanggan atau store sama ada untuk dipulangkan untuk biaran balik, penggantian atau dibaiki. Terdapat beberapa proses RTV, iaitu proses membuat semakan barang return to vendor. Pertama ialah pergi ke lokasi RTV yang mempunyai barang yang telah kembali daripada store. Kedua, melihat dokumen Stock Transfer Request STO dan RTV Store. Ketiga, barang daripada STO hendaklah imbas pada code bar untuk mengesahkan artikel betul dan perlu mengira barang cukup ke tidak mengikut dokumen. Dokumen daripada RTV daripada store tidak perlu mengira barang. Keempat, sudah selesai mengira, hendaklah membuat semakan dan tentukan lokasi yang hendak diletakkan barang tersebut. Di dalam dokumen, hendaklah menulis lokasi yang diletakkan barang. Kelima, di dalam sistem STO, perlulah DJR. Akhir sekali ialah perlu mengisi di dalam fail Tracker RTV 2022. Selain itu, RTV juga mempunyai dua proses kembalikan barang iaitu di dalam sistem SAP dan vendor datang untuk mengambil barang. Proses kembalikan barang melalui sistem SAP. Pertama ialah mempunyai dua RTV iaitu DC ke DC, MYZ3 dan DC ke store. DC RTV hendaklah mengisi di dalam SAP iaitu Return to Vendor Posting Program berdasarkan dokumen. Akhir sekali, selesai perlulah mengisi ke Store RTV iaitu Transfer Restricted to UR. 2. Proses vendor datang ke DC Distribution Center untuk mengambil barang. Pertama ialah vendor terlebih dahulu akan menelefon ke DC Distribution Center untuk mengambil barang. Kedua, sedia mengambil dokumen return slip dengan dilampirkan dokumen yang sepatutnya dan mengambil barang daripada lokasi yang telah ditetapkan. Ketiga, membawa dokumen dan barang tersebut untuk jumpa vendor. Keempat, meminta tanda tangan daripada Loss Prevention LP dan vendor. Dokumen tersebut hendaklah dicop syarikat HomePro di dalam dokumen tersebut. Keenam, photostat IC atau lesen memandu vendor. 7 ialah satu dokumen DC akan ambil dengan photostat IC atau lesen memandu vendor itu dan satu dokumen lagi vendor ambil. Ke-8 ialah selesai membuat return barang, dokumen hendaklah scan dengan menggunakan mesin photostat untuk menghantar ke email. Ke-9 ialah membuka fail tracker RTV 2022 untuk menukarkan pending kepada
collection done dan meletakkan collection date. Ke-10 ialah tekan summary activity store, tekan analyze dan tekan refresh serta tekan save. Akhir sekali, selesai menyimpan di dalam fail tracker RTV 2022. 3. Pengurusan stotek. Pengiraan semula recount. Pasukan DC Distribution Center dan pasukan perakaunan menerima pengiraan semula daripada pihak jabatan kuasa yang menguruskan stotek. Semak artikel dan lokasi yang memerlukan pengiraan semula recount. Catatkan keputusan hanya jika hasil kiraan daripada kedua-dua pasukan DC dan perakaunan sepadan. Hanya catatkan keputusan jika hasil kiraan daripada kedua-dua pasukan DC dan perakaunan sepadan dan juga perlu mengira barang lokasi vendor display. Selepas selesai membuat pengiraan semula, menyerahkan keputusan kepada jawatan kuasa. Proses pengiraan semula recount. Pertama ialah imbas pada tag lokasi. Kedua, imbas artikel item yang memerlukan pengiraan semula. Ketiga, merekodkan hasil kiraan sebenar. Keempat, simpan hasil pengiraan. Dan akhir sekali, lengkapkan semua lokasi dan pulangkan pengimbas kepada jawatan kuasa yang menguruskan stotek. 4. Pengurusan disposal. Pengurusan disposal ini sangat penting untuk menyimpan data dan perlu membuat laporan kepada barang yang telah rosak dan pecah disebabkan proses picking dan sebagainya. Terdapat langkah-langkah tersebut iaitu pertama ialah mengambil pemaka, kertas pelekat, pengimbas dan memakai sarung tangan. Kedua, membuat semakan pada barang-barang yang telah rosak. Ketiga, imbas pada kod barang yang telah rosak untuk mengetahui artikel dan menulis di atas kertas pelekat artikel tersebut dan menulis barang berapa kuantiti yang telah rosak. Keempat, menampal kertas pelekat pada barang tersebut dan mengambil gambar setiap barang yang telah rosak untuk membuat laporan. 5. Mempunyai 2 disposal perlu buat iaitu destroy goods form dan mix ceramic. Keenam, destroy goods form hendaklah meletakkan nombor mengikut urutan laporan, tarikh, nombor vendor, artikel, penerangan barang, kuantiti dan sebagainya. Bagi hendak mengetahui artikel, nombor vendor dan penerangan barang, perlulah membuka fail master artikel yang terkini. Selain itu, melihat barang daripada sistem SAP. 7. Mix ceramic pula hendaklah meletakkan tarikh artikel, penerangan barang, nombor batch, saiz pack dan sebagainya. Nombor batch hendaklah melihat daripada SAP. Kesimpulan, saya telah mendapat banyak pengalaman, pengetahuan dan pendedahan yang berguna dapat saya perolehi daripada latihan industri tersebut. Selain itu, saya dapat melihat dan merasai sendiri suasana sebenar dunia pekerjaan serta dapat berhadapan dengan pahit dan manis sepanjang latihan industri dijalankan. Akhir sekali, terdapat banyak yang dapat saya pelajari dari segala aspek berkaitan dengan kerjaya, terutama cara berkomunikasi dengan pihak atasan dan pihak yang berkaitan. Komen dan cadangan. Pertama ialah pihak syarikat perlulah menambahkan bilangan pekerja. Kedua ialah pekerja-pekerja seharusnya memberikan tunjuk ajar dan kerjasama yang baik ketika bekerja bersama-sama dengan pelatih. Ketiga, pihak syarikat perlu memberitahu sekiranya ada hal-hal penting yang melibatkan semua pekerja sama ada dari segi tugas dan masa dan sebagainya. Akhir sekali, pengurus jabatan perlu bersikap adil dan berdisiplin agar dapat menunjukkan contoh yang baik terhadap para pekerja dan pelatih.